كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dia, dengan rahmat dia, alhamdulillah, pada tengah hari ini kita baru sahaja selesai menunaikan solat fardu Jumaat, dan kita pohon pada Allah taala, mudah-mudahan solat kita, zikir kita, doa kita, ianya akan diterima, diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai tazkirah kita pada tengah hari ini, saya tak mengambil masa yang panjang, lebih kurang dalam 15 minit hinggalah ke 20 minit insya-Allah. Sebab lo ni zaman, bukan zaman, musim. Lo ni musim durian dan juga musim buah pelang. Jadi apa ni tu yang suara kalau tuan-tuan dengar dia kelam, tak berapa nak okey sangat. Sebab musim buah-buahan. Apapun juga alhamdulillah, harum manis boleh sampai 5 biji. Lepas itu kita terima habuan, perit tekak, sakit engkong, semua ada. Jadi nak suruh kita beringat dengan segala nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung kuliah subuh kita pagi tadi berkenaan dengan satu kenyataan yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyatakan, aku melihat, dia kata, orang suka berhimpun di majlis-majlis zikir. Orang suka berhimpun di majlis-majlis peribadatan. Orang suka berhimpun dalam majlis-majlis kebaikan. Tetapi setelah dia keluar daripada majlis itu,
tidak merubah dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, di sini bukan salah majlis yang dibuat. Sama ada majlis zikir, majlis maulid, majlis peribadatan, kita buat program. Kadang-kadang ada masjid yang buat program qiyamul lail, bulanan, mingguan, tahunan dan sebagainya. Dan tetapi kita melihat dia tak merubah diri kita kepada yang lebih baik. Padahal amal soleh yang kita lakukan ianya akan memberi kesan kepada kita. Kalau buat betul-betul, dia akan memberi kesan kepada akhlak seseorang, dan dia akan memberi kesan kepada kehidupan seseorang. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa daripada kalangan orang lelaki dan juga orang perempuan yang beramal soleh, kata Allah, yang penting dia beriman, tak kira sama ada dia lelaki ataupun dia orang perempuan, dia beramal soleh. Dan tuan kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan beri kepada dia kehidupan yang sangat baik, kata Allah. Dan tuan, kehidupan yang sangat baik bukan hanya sekadar dimurahkan rezeki. Kehidupan yang baik bukan hanya setakat dia diberikan duit yang banyak. Nikmat itu sendiri banyak. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepelbagaian jenisnya. Dan lah pun kita dapat nikmat bila kita boleh sembahyang Jumaat, nikmat. Bila kita boleh sebut istighfar, maka itu adalah nikmat. Kita boleh berdoa kepada Allah, itu adalah nikmat. Kemudian kita tak balik ke rumah kita, padahal dan lah ni tengah hari dah. Kalau kena nasi kandar, kalau kena laksa cendol kat tepi jalan sana tu, lah tak ada dah, tuan-tuan. Dulu saya lepas balik-balik daripada khutbah, perkena cendol dulu dekat tepi jalan tu. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita boleh duduk dalam majlis-majlis yang macam ni, walaupun suasana pada waktu ini tengah hari. Tuan-tuan, patutnya tengah hari ni kita makan, minum, berehat dan sebagainya. Tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar ayat-ayat dia, mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini semuanya adalah nikmat, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, kata Allah, in ta'uddu ni'matallah, kalaulah kamu nak kira nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, tak terhitung banyaknya. Tak boleh nak kira, tuan-tuan. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kamu nak hitung, kamu nak kira nikmat yang diberikan oleh Allah taala, tuan-tuan, tak boleh kira. Pasal apa? Kerana setiap masa kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah orang-orang kafir. Dia diberikan oleh Allah taala nikmat dengan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu dia merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, bila mana kita boleh duduk dalam majlis-majlis kebaikan seumpama ni,
Tuan-tuan, sepatutnya bila kita keluar daripada majlis yang seumpama ni, kita akan jadi lebih baik. Tuan-tuan, kalau kita tengok majlis ilmu, tuan-tuan, majlis ilmu ni kata Nabi SAW, orang-orang yang duduk di dalam majlis zikrullah, maka seumpama dia duduk di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini disebut oleh Nabi SAW, majlisuz zikri raudhatun min riyadil jannah. Majlis zikir itu salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, patutnya bila kita keluar daripada majlis ni, baik kita. Bahkan disebut oleh Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, orang yang hati dia terhalang selama 3 hari. Tuan-tuan, dia tak dengar ayat Quran, dia tak dengar hadis, kemudian dia tidak dengar pengajian-pengajian agama. Tuan-tuan, ni semua adalah makanan kepada hati. Tuan-tuan, kalau tubuh fizikal kita, anggota tubuh badan ni, dia perlu pada nasi, dia perlu kepada vitamin, dia perlu kepada nutrisi, macam-macam lagi nak menyihatkan tubuh badan. Tuan-tuan, hati dia ada makanan dia. Makanan dia apa? Ayat-ayat Quran. Makanan dia adalah hadis-hadis Nabi. Makanan dia adalah pengajian-pengajian agama. Tuan-tuan, kata Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, orang yang terhalang selama 3 hari daripada mendengar ayat Quran, hadis dan pengajian agama, tuan-tuan, hati dia akan berpenyakit. Tuan-tuan, apa dia penyakit hati? Kata Imam Fathul Musili, dia tak sedar, dia melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia buat dosa, dia seronok dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita lah ni berada dalam majlis yang sangat baik, sehingga disifatkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan, zikir. Bila orang ni dia masuk dalam majlis zikir, tuan-tuan, majlis zikir ni apa? Dia punya kelebihan dia. Kata Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi sebut, orang yang melazimkan zikir kepada Allah, orang yang menyebut-nyebut zikir kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak kena ada zikir kita pagi, petang, malam. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata, bahagikan masa kamu, kata Imam Ghazali, bagikan masa untuk kerja, bagikan masa untuk menuntut ilmu, bagikan masa dengan keluarga, dan bagikan masa kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala, 2 kebaikan Allah Ta'ala akan beri pada dia. Pertama, dia akan diberikan segala kebaikan pada hari tersebut. Tuan-tuan, ni power of zikir. Tuan-tuan, ni kekuatan zikir kepada Allah. Kerana tu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkurkum. Kamu zikir kepada aku, kamu ingat kepada aku, kata Allah, azkurkum, maka nescaya aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala mengingat kepada hamba-hamba dia? Ulama tafsir kata, birrahmah, Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada dia. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW terang pada kita, orang yang berzikir ni, dia akan diberikan kebaikan oleh Allah pada hari itu, dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala keburukan.
Tuan-tuan, dia tak akan kena keburukan, dia tak akan kena mudarat bila mana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang paling penting zikir dia adalah tali hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu taala, orang yang berjalan kepada Allah taala tidak sepatutnya meninggalkan rukun yang paling besar ini. Dan apa dia rukun? Kalau kita nak jalan pada Allah, nak dekatkan diri pada Allah, apa rukun dia? Dan rukun dia adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi kata Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala, ada orang yang main majlis zikir, keluar tak ada apa pun, bahkan dia masih melakukan dosa, dia masih ada hasad dengki kepada orang. Tuan-tuan, masih lagi tak boleh toleransi dengan orang. Tuan-tuan, masih lagi ada mazmumah pada diri dia. Tuan-tuan, pasal apa perkara ni berlaku? Tuan-tuan, perkara ni berlaku adalah kerana niat seseorang. Kerana niat. Dia mai ke majlis zikir, dia mai ke majlis ilmu pasal apa? Tuan-tuan, dia mai majlis ilmu ni pasal apa ni? Adakah kerana orang ramai? Adakah kerana yang bercakap itu adalah ustaz selebriti? Adakah dia minat dengan penceramah tersebut ataupun lagu mana? Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, apabila kita mendengar nasihat, ulama kata apa? Ulama kata la tanzur ila man qal. Kamu jangan tengok kepada siapa yang bercakap, kata ulama. Walakin anzur, akan tetapi hendaklah kamu tengok maza qal, apa yang dia kata. Tuan-tuan, kalau apa yang dia kata tu betul, bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena ambil ianya sebagai panduan pada kita. Tuan, jadi kerana tu kita kena faham. Kita masuk dalam majlis ilmu ni pasal apa? Ke kerana nak tunggu apa ni nasi kandak tak siap weh. Kan? Ataupun dia kata apa? Aku balik ni bukannya orang perempuan masak lagi, tak siap lagi. Nak siap makan pun pukul 3 petang lah. Tunggu dulu ada tak? Tuan-tuan, niat-niat yang seumpama ni, ianya akan menghalang kita mendapatkan kebaikan daripada sesuatu amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Asy-Syadzuli rahimahullahu taala, apabila seseorang itu beristighfar, dan tadi kita sebut pada pagi tadi, bila dia beristighfar kepada Allah, maka perlu mengiringi istighfar itu inabah. Dan inabah ni apa dia? Dia kena menyesal, dia kena kembali, dia kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak boleh sekadar hanya astaghfirullahalazim. Kan? Lepas tu teriak kan? Saya ada satu tempat lah, bukan kat sini ni jauh ni, kat England sana. Ada bulan puasa lah. Bulan puasa ni kan biasa orang buat 10 malam terakhir tu ada buat qiyamul lail. Jadi saya salah seorang daripada imam qiyamul lail tu. Jadi lepas-lepas qiyamul lail kita zikir munajat, kita istighfar, kita sebut nama Allah Ta'ala dengan lagunya apa semua sekali. Tuan-tuan, ada yang teriak, ada yang apa ni jumpa dengan kita, insaf malam ni dia kata. Allah ni insaf malam ni. Tuan-tuan, tapi tang dia ambil nasi sok. Tang dia ambil nasi sok, dia tak ingat lagi dah orang di belakang. Tuan-tuan, dia tak ingat lagi dah kawan dia ni makan ke tidak ke, ataupun macam mana berebut nak ambil ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan,
padahal yalah kan, kita insya-Allah tak sampai kepada peringkat fakir lah kot insya-Allah. Semua kita ni ada duit, semua kita ni ada belanja dan sebagainya. Tuan-tuan, patutnya lepas-lepas daripada dia berzikir, bersih hati dia. Tuan-tuan, bila mana bersih hati tu, maka dia akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang elok. Tuan-tuan, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, apabila hati tersebut disucikan dia, maka dia akan menatijahkan, dia akan menzahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi pasal apa kita pi majlis zikir, pi dah. Tuan-tuan, padahal kalau kita berkumpul ramai-ramai ni, kata Nabi SAW, bila mana ada perkumpulan yang dia berkumpul ramai-ramai, lalu dia menyebut akan nama Allah, maka kata Nabi SAW, perkumpulan itu akan diingati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka ingat. Dan kita kalau masuk dalam majlis zikir ni nak apa? Kita nak kita ni diberikan rahmat, kita nak dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita nak segala kebaikan Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, kalau dia berhimpun beramai-ramai untuk ingat kepada Allah, perhimpunan itu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik daripada itu. Tuan-tuan, tapi balik daripada majlis zikir, bila bertembung mutu sikit, pi maki ke orang. Kan? Nak keluar mutu tak boleh. Nak keluar mutu tak boleh, dia pi sound orang tu. Dia pi kata pada orang tu, ni tak reti bahasa, blok-blok mutu orang. Ataupun keluar nak belanggar, buta ke orang ni. Dan tuan, baru je keluar daripada majlis zikrullah, baru je keluar daripada majlis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pasal apa perkara ni dia berlaku adalah kerana niat seseorang yang bukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kerana nak berseronok, mungkin kerana tengok orang ramai, mungkin kerana dengan mungkin yang lain. Tuan-tuan, kita nak beramal ni hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Imam Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala kata tadi, bila istighfar kena sekalikan dengan kembali pada Allah. Bila beribadat kena sekali ibadat itu dengan ikhlas kepada Allah. Bila belajar, maka dia punya pasangan dia adalah amal kepada Allah. Bila kata beramal, tuan-tuan, dia kena tunduk patuh kepada Allah. Bila dia tunduk dan patuh kepada Allah, dia kena istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau hanya setakat dia hadir, jiwa dia kosong. Tuan-tuan, dia tak hadirkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka dia terhalang daripada mendapatkan keberkahan-keberkahan yang ada pada majlis zikir, yang berada pada majlis-majlis peribadatan. Maka kerana itu, bila kita hadir dalam majlis ilmu, tuan-tuan, pastikan kita nak belajar dan kita nak amalkan ilmu tersebut. Bila kita pergi majlis maulid, tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Untuk kita zahirkan kasih pada Nabi SAW. Dan bila kita keluar, kita berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berqiyamul lail, tuan-tuan, kita kena usaha supaya apa? Memperhebatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana orang ni dia buat macam tu, dia bermujahadah macam tu, Allah Ta'ala kata, lanahdiyannahum subulana, dialah orang yang akan kami berikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan
tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kehadiran kita pada tempat-tempat yang baik, kita pulang juga dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita pergi ke tempat-tempat kebaikan bukan untuk kita berseronok-seronok, tetapi ada dia punya sebab dia. Sebabnya itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala memperelokkan keadaan kita. Allahumma amin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.